Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilayhi man anab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nur wa ala alihi al-azhar wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kuliah kita pada malam ini saya mulakan dengan apa yang telah kita amalkan setiap hari yang diperuntukkan oleh Allah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Kita diwajibkan oleh Allah membaca Al-Fatihah sehari semalam sebanyak 17 kali. Dalam 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Di dalam surah Fatihah ini ada banyak rahsia-rahsia yang berkaitan dengan diri kita, iman kita dan sebagainya. Tapi saya ingin menarik perhatian pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang kita mohon daripada Allah SWT dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkanlah kami jalan agama-Mu yang benar. Kita menyebutnya sehari semalam 17 kali. Kalau tuan-tuan kali sebulan berapa kali? Setahun berapa kali? Dan kalau tuan-tuan sudah berumur 40 tahun ke 50 tahun berapa kali? Maknanya kita mungkin sudah menyebutnya beribu kali. Adakah kita pernah sedar apakah syarat-syarat untuk mendapat hidayat Allah ini? Kita minta 17 kali sehari semalam, dan kalau dikira umur kita beribu. Dalam keadaan itu kita tak tahu apa syarat, sedangkan syarat itu penting. Di dalam Quran, Allah SWT dalam beberapa ayat ada menyebutkan syarat-syarat. Antaranya ialah ayat 27 dan 28 surah Ar-Ra'd yang tadi saya bacakan. Allah berfirman hujung ayat 27, wa yahdi ilaihi man anab. Kita baca, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka Allah jawab wa yahdi ilaihi man anab.
wahai hamba-hambaku, aku sentiasa memberi hidayat kepada orang-orang mukmin yang melakukan inabah, menjadi orang yang munibun ilallah. Ini syaratnya tuan-tuan. Wa yahdi ilaihi man anab. Kita tak terfikir. Jadi sekiranya kita ada syarat ni, iaitu kita melakukan inabah kepada Allah, insya-Allah kita akan dapat hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dikehendaki, seperti yang kita kehendaki. Tapi istilah inabah ni kita pun tak faham. Lalu Allah tolong kita bagi faham. Ya. Pada ayat 28 Allah huraikan apa makna inabah, apa cirinya, supaya kita periksa ada tak dalam diri kita. Dalam ayat ke-28 Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang melakukan inabah itu ialah orang mukmin yang mempunyai 3 ciri. Pertama, beriman kepada Allah. Alhamdulillah, kita semua insya-Allah ada. Kedua, beramal soleh. Alhamdulillah, insya-Allah kita ada. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Yang ini kita gagal. Hati mereka mutmainnah dengan zikrullah. Jadi 3 syarat untuk dapat hidayat. Selama ini kita hanya ada 2 saja. Jadi macam mana kita nak dapat hidayat? Syarat yang ketiga, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati mereka itu mutmainnah dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikrullah hati jadi mutmainnah. Jadi sekarang tuan-tuan boleh cek diri sendiri. Saya yakin syarat pertama beriman, syarat kedua beramal saleh sudah ada. Pasal apa? Sebab kita dah belajar tentang Islam, rukunnya 5. Kita dah belajar tentang iman, rukunnya 6. Dah belajar ilmu fiqh, dah belajar ilmu tauhid. InsyaAllah ada iman, ada amal. Tetapi tentang ihsan kita tak peduli. Kerana itulah syarat yang ketiga, hati kita mutmainnah tidak ada. Untuk mencapai hati kita ini mutmainnah, mestilah kita sampai ke tingkat ihsan. Tadi sudah disebut bahawa asas agama Islam 3. Iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5, dan ihsan. Ihsan Nabi sebutkan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak terasa seolah-olah melihatnya, sesungguhnya anda akan terasa Allah sentiasa memantau, melihat diri anda. Jadi tuan-tuan, untuk menjadikan hati kita ini mutmainnah, istilah kita sampai ke tingkat ihsan. Kita hanya sampai ke tingkat Islam dan iman. Jadi beriman dan beramal soleh. Tidak sampai ke tingkat ihsan, maka hati kita tidak
mutmainnah. Bila hati kita tak mutmainnah, kuranglah syarat untuk dapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hanya beriman dan beramal soleh. Apabila kita sampai ke tingkat ihsan, tuan-tuan, maka kita menjadi seorang yang yakin. Sesudah beriman, kita dikehendaki oleh Allah supaya yakin. Kalau iman saja boleh tak? Boleh, tapi kurang baik. Dah beriman lalu yakin, inilah orang yang menggunakan ketiga-tiga asas agama Islam. Iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5, dan ihsan. Jadi beriman dan yakin. Satu ketika, tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim dia sedar dia sudah ada ilmu yang membolehkan dirinya beriman kepada Allah. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang sifat qudrat dan iradah Allah. Bahawa Allah dengan qudrat iradahnya boleh menghidupkan orang yang mati. Tetapi hati Nabi Ibrahim tidak dapat yakin. Beriman sudah beriman, tapi tak yakin. Tandanya tak yakin, hatinya tidak mutmainnah, tidak tenang, banyak persoalan. Lalu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, munajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ingatlah kamu semua ketika Ibrahim AS munajat kepada Tuhannya Allah, Ya Allah, Ya Rabbi, tunjukkanlah kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati. Maka Allah tanya kepada Nabi Ibrahim sebagai pengajaran kepada kita, kerana Allah Maha mengetahui, tak perlu ditanya, Allah tahu. Tapi untuk pengajaran kita, maka Allah tanya, qala awalam tu'min, wahai Ibrahim, adakah engkau tidak beriman bahawa aku berkuasa menghidupkan orang yang mati? Apa jawab Nabi Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, Ya Rabbi, aku sudah beriman bahawa Engkau berkuasa menghidupkan orang yang mati. Tapi kalau Engkau tunjukkan bagaimana Engkau menghidupkan orang yang mati, maka dapatlah menjadikan hatiku ini mutmainnah. Ini berarti Nabi Ibrahim mau keyakinan sesudah beriman. Lalu akhirnya Allah SWT kurniakan Nabi Ibrahim keyakinan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan dalam pandangan hati Ibrahim alaihissalam tentang tanda-tanda kekuasaan kami, kewujudan kami, kesempurnaan kami sebagai Tuhan yang terdapat, yang tersirat di alam malakut, kejadian di langit dan di bumi. Waliyakuna minal muqinin, supaya Ibrahim AS menjadi seorang yang yakin. Sebab itulah, tuan-tuan, kita diberi oleh Allah dalam agama Islam ini 3 asas agama.
Iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5, dan ihsan. Ihsan inilah yang membolehkan kita dapat keyakinan sesudah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu syarat kita menerima hidayah daripada Allah ada 3 tadi kan. Beriman, beramal soleh, hati mutmainnah dengan zikrullah. Bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, maka zikrullah itulah yang bila kita amalkan menjadikan hati kita mutmainnah. Allah kurniakan ilmu yakin. Jangan diganti dengan amalan lain. Orang kampung saya kalau baca berjanji itu memang sejak remaja baca Quran, baca berjanji, dah tua baca berjanji, macam-macam lagu. Sedangkan zikir tak ada buat. Bukan dengan berjanji hati kita jadi mutmainnah. Bukanlah saya bermaksud berjanji itu tak baik-baik, tapi tidaklah kita mengutamakan yang utama. Ya. Yang utama bagi kita yang sudah beriman, beramal soleh, ialah membanyakkan zikir. Sebab itulah Allah SWT sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berzikir sebanyak-banyaknya. Ini ditukar dengan benda-benda lain sebanyak-banyaknya. Allah Ta'ala bagi tahu kita cukup terang, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berzikrullah sebanyak-banyaknya. Contoh sebanyak-banyak zikir ini tuan-tuan ialah Rasulullah, sahabat. Sesudah kewafatan Rasulullah, Sayyidatina Aisyah ditanya oleh setengah sahabat, Ya Aisyah, bagaimana Rasulullah ingat Allah? Berzikrullah itu macam mana dia? Jadi Aisyah jawab, wa kana Rasulullah SAW yadhkuru rabbahu kulla ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW itu ingatkan Tuhannya Allah, berzikir ingatkan Tuhannya Allah sepanjang masanya. Kita zikir ni part time. Kalau tahlil, memang ada kematian, eloklah tu. Tapi tak cukup itu. Tahlil tak cukup dengan kita bertahlil kematian. Nak kena betul-betul kulla akhiyanihi. Satu masa Sayyidina Ali bila tengok Rasulullah tidak disibukkan oleh sahabat, Sayyidina Ali mendekati Rasulullah. Lalu Sayyidina Ali minta satu amalan. Ya Rasulullah, dullani ala aqrab turuqi ila Allah wa ashaliya ala al-ibad wa afdaliha inda Allah. Qala Rasulullah SAW, Ya Ali, alaika bi mudawamati zikrillahi sirran wa jahran. Ya Rasulullah, ajarkanlah kepada aku satu kaedah amalan yang bila aku amalkan sangat dekat untuk sampai kepada Allah, untuk sampai mengenal Allah dan keridhaannya. Sangat mudah diamal. Wasali alal ibad wa afdaliha indallah, dan paling afdal sisi Allah. Maka jawab Rasulullah,
Ya Ali, kalau engkau mau amalan yang kau maksudkan, wajiblah di atasmu sentiasa berzikrullah, sama ada secara sir tak ada suara ataupun jihar bersuara. Kan terang tuan-tuan ni. Alaika bimudawamati zikrillah, wajib di atasmu wahai Ali sentiasa berzikir, mudawamah. Sebab itu zikrullah ni full time, bukan part time. Sebab apa? Bimudawamati zikrillah, sentiasa kekal berzikrullah, sama ada cara sir tak bersuara dalam hati ataupun bersuara. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila Sayyidina Ali dengar jawapan Rasulullah itu, Sayyidina Ali minta kepastian, betul ke? Lalu Sayyidina Ali kata, wan nasu zakiruna ya Rasulullah, fakhassani bisyai'in. Ya Rasulullah, orang ramai sudah berzikir. Yang aku maksudkan, engkau ajarkanlah kepada aku satu amalan yang khusus untuk aku. Apa jawab Rasulullah? Ya Ali, satu masa dulu, masa hidupnya Nabi Musa pun dilanda oleh masalah seperti engkau ni. Bila Nabi Musa AS mohon satu amalan yang khusus untuk dirinya sebagai Nabi dan Rasul, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, sebutlah la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, ya Allah, mengenai la ilaha illallah sudah disebut oleh para hamba-Mu. Yang aku mau amalan yang khusus untuk aku. Jadi Sayyidina Ali dapat cerita dari Rasulullah pengalaman yang dilalui oleh Nabi Musa. Lalu Allah berfirman seterusnya kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau engkau letakkan la ilaha illallah di sebelah dacin, bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, dan apa saja yang ada di antara langit dan bumi di sebelah dacin lagi, engkau akan dapati la ilaha illallah lebih berat. Barulah Nabi Musa takut. Dia beramal dengan la ilaha illallah. Daripada sinilah maka Rasulullah bersabda, afdalu ma qultuhu wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Seafdal-afdal, sebaik-baik yang aku sebut dan para nabi sebelum aku sebut ialah la ilaha illallah. Bila sudah dapat penjelasan begitu daripada Rasulullah, maka Sayyidina Ali macam mana? Dia yakin. Lalu dia bertanya, kaifa azkuru ya Rasulullah? Kalau gitu macam mana aku nak zikir ya Rasulullah? Sayyidina Ali orang yang banyak ilmu, belajar. Zikir ini belajar dari Rasulullah. Ini satu pengajaran. Takkan macam kita ni ala zikir senang aja, la ilaha illallah boleh. Kena belajar. Jadi Sayyidina Ali kata, kaifa azkuru ya Rasulullah? Kalau gitu macam mana aku nak zikir? Maka Rasulullah kata, ya Ali, engkau dengar baik-baik. Aku akan sebut la ilaha illallah 3 kali. Lepas itu engkau buat seperti yang aku buat. Wa qala Rasulullah SAW, la ilaha illallah salasata marratin muqmidan ainaihi rafi'an sautahu wa ali yasma'. Maka Rasulullah SAW pun menyebut la ilaha illallah sebanyak 3 kali dalam keadaan memejamkan mata, menguatkan suara,
Sayyidina Ali mendengar. Lepas itu Sayyidina Ali buat seperti yang Rasulullah buat. Kita ada belajar ke? La ilaha illallah macam ni tuan-tuan. Ada tak? Tak ada belajar. Sebab apa? La ilaha illallah tu memang kita dah hari-hari. Kita mesti ikut seperti yang dikira. Kita mesti ikut sunnah, muttaba'ah. Belajar, mesti kita belajar. Kalau Sayyidina Ali belajar daripada Rasulullah, kalau kita pewaris Nabi yang memang mahir di bidang zikir. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tadi Sayyidina Ali kata bila amalan itu diamalkan sangat dekat untuk sampai kepada Allah, paling mudah, paling afdal. Maknanya tuan-tuan, bila kita zikir la ilaha illallah, kita akan disegerakan oleh Allah, diberi hidayat oleh Allah. Allah segera memberi hidayat kepada kita. Kerana la ilaha tadi menjadikan hati kita mutmainah, maka kita dapat hidayat, dan dengan itu cepatlah kita sampai ke tingkat ihsan. Kita cepat sampai disampaikan oleh Allah ke tingkat ihsan. Semasa kita sampai di tingkat Islam, kita jadi seorang Muslim. Bila kita sampai tingkat iman, kita dikenali sebagai mukmin. Bila kita sampai ke tingkat ihsan, kita dikenali dengan muhsin. Muhsin. Jadi seorang muhsin. Jadi Muslim, mukmin, muhsin. Bila kita sampai ke tingkat yang ketiga, ihsan, jadi seorang muhsin. Ketika itulah tuan-tuan, iman kita meningkat ke tingkat yakin. Kita menjadi mukminun, muqinun. Mukminun, orang mukmin yang yakin. Selalu kita baca dalam apa tu? Tahlil. 5 ayat dari surah Baqarah, awal surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Bukan mukminun, bukan yu'minun, tapi yuqinun. Dan dengan hari akhirat itu mereka yakin. Dalam ayat-ayat yang lain pun sama, ada disebutkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kamu dengan pertemuan Tuhan kamu Allah, kamu yakin. Dalam surah Ra'd ya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Jadi tuan-tuan, dengan apa yang saya terangkan tadi, asas agama Islam itu 3, iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5, ataupun kadang-kadang orang mendahulukan Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Rukun agama Islam, asas agama Islam itu 3. Maka kita akan menjadi orang apa itu yang beriman dan yakin dengan sempurna apabila kita gunakan ketiga-tiga asas. Rata-rata orang-orang mukmin di seluruh dunia tidak peduli tentang ihsan. Jadi untuk sampai ke tingkat ihsan ni,
amalannya apa dia? Zikir. Amalannya zikir. Zikir yang macam mana? Zikir yang khusus. Kalau tuan-tuan buka kitab Hidayatus Salikin, mungkin di Mesir ni pun ada. Syekh Abdul Samad Pembangi ada memuatkan dalam kitab itu satu bab zikrullah. Tuan-tuan akan baca di dalam kitab ini. Syekh Abdul Samad Pembangi dia cakap begini, zikrullah itu ada dua jenis. Pertama, zikir hasanat. Kedua, zikir darajat. Zikir hasanat itu yang kita buat selalu. Yang selalu kita kenali dengan wirid. Selalu kita amalkan ramai-ramai lepas solat. Ini zikir hasanat. Maknanya bila kita amalkan zikir hasanat, kita dapat pahala. Tapi yang kedua, zikir darajat. Zikir darajat inilah yang boleh menyampaikan kita ke tingkat ihsan. Zikir darajat inilah yang kita pelajari daripada ahli zikir. Seperti Sayyidina Ali belajar daripada Rasulullah. Selepas Rasulullah meninggal, ramai sahabat belajar zikir la ilaha illallah dari Sayyidina Ali. Antaranya siapa dia? Hasan Basri. Hasan Basri. Semasa Hasan Basri hidup, ramai orang belajar zikir la ilaha illallah daripada Hasan Basri. Antaranya Habibul Ajami. Kemudian sampailah kepada Daud Ta'i, sampailah kepada Ma'ruf Qarahi, sampailah kepada Sirri Sukti, sampailah kepada Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Ini sejarah. Sejarah apa tadi? Sejarah amalan zikir la ilaha illallah dipelajari secara berguru. Dan sampailah sekarang tuan-tuan. Tapi malangnya kita tidak terdedah dengan amalan zikir yang macam ni. Kita hanya terdedah dengan amalan zikir hasanat, zikir darajat tidak ada. Wirid-wirid yang kita lakukan, yang kita amalkan setiap lepas sembahyang, ya, antara lain mengandungi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang genapkan. Yang apa 99 digenapkan dengan 100. Ini wirid, ya. Wirid siapa yang menyusun? Yang menyusunnya ialah seorang ulama yang pernah menjadi qadhi Mekah dan Madinah, yang bernama Syekh Al-Qushashi. Sebab itu wirid ini dinamakan wirid Qushashi, ya. Wirid Qushashi atau kadang-kadang disebut wirid Madani. Madani ini mengambil nama tempat tinggal Syekh Ahmad Qushashi di Madinah, ya. Tapi Syekh Ahmad Qushashi ini dia ada mengajar dua jenis zikir. Zikir hasanat seperti yang kita amalkan, satu lagi zikir darajat. Siapakah yang menyebarkan wirid hasanat ni, wirid Qushashi ini? Seorang ulama di Sumatera yang bernama Syekh Abdul Raub Singkil. Tapi kita beramal, kita tak tahu sejarahnya. Ada kawan saya telah buat penyelidikan, ya, tentang wirid ini. Seorang ulama di India, tuan-tuan, saya ceritakanlah ni, karena saya sudah bercakap tentang 3 asas agama tadi: iman, Islam dan ihsan. Seorang ulama yang terkenal di zaman moden ini di India, meninggal dunia 1983, bernama
Maulana Muhammad Zakaria Kandahlawi. Buku-bukunya banyak diterjemah ke bahasa kita. Orang-orang tabligh banyak baca buku terjemahan. Satu hari beliau ditanya orang, macam mana kita nak sampai tingkat ihsan? Apa jawab dia? Mesti bertarekat. Mesti bertarekat. Lalu orang tanya, apa itu tarekat? Kata beliau, at-tariqatu allati yumkinu biha al-wusul ila darajatil ihsan. Tarekat itu ialah satu kaedah amalan yang bila diamalkan menyampaikan seseorang itu ke derajat ihsan. Akhirnya beliau karang sebuah kitab, tuan-tuan. Kitab itu beliau namakan As-Syari'ah wat Tariqah. Syariat dan tarekat. Sudah diterima ke bahasa kita. Dah puluh tahun Saya rasa dalam tahun 80-an saya dah jumpa kitab terjemahan. Tapi mungkin tuan-tuan tak jumpa. As-Syari'ah wat Tariqah. Dalam buku ini beliau huraikannya tentang apa itu tarekat. Jadi bila beliau ditanya apa itu tarekat, beliau menegaskan tarekat itu ialah satu kaedah amalan zikir yang bila diamalkan menyampaikan orang tersebut ke tingkat ihsan. Tarekat inilah zikir darajat. Tapi tuan-tuan, sejarah tarekat di Malaysia ni mengalami sejarah hitam. Kalau tahun 70-an, 80-an, sebut saja tarekat ajaran sesat. Ajaran tarekat dan ajaran sesat itu sama makna. Saya tahu pasal apa, tuan-tuan? Sebab saya belajar di Universiti Malaya, jadi student tahun 1, tahun 69. Saya daftar jadi student tahun 1, 5 hari bulan Mei. Lepas itu 13 hari bulan Mei, 69 huru hara. Kemudian saya bekerja sebagai pensyarah di UM mulai tahun akhir 72. Jadi kerana itulah saya dapat membaca, dapat mendengar apa saja perkembangan amalan tarekat. Jadi tahun 70-an, 80-an, tarekat itu makna ajaran sesat. Orang pun takut. Munasabah juga yang beramal dengan tarekat ini orang-orang kampung, sesuruh jauh-jauh. Di pejabat agama tak ada. Saya selalu bercakap dengan kawan, tarekat ni betul. Kalau betul, Datuk Mufti tak ada beramal pun, Qadhi tak beramal. Macam mana saya jawab? Kalau tarekat ni betul ajaran Islam, tentulah Tok Qadhi, Tok Mufti beramal. Saya kata Mufti Negeri Sembilan beramal. Itu satu saja. Itu seorang saja. Malaysia ni ada 14 negeri. 13 lagi Mufti tak ada pun beramal. Ya juga, tuan-tuan. Tadi saya dengar bang, dengan tanda bang. Silakan bang, terus boleh terus pasal timbul dulu. Datuk Ishak Barum datang ke masjid saya. Orang tanya, kalau waktu bang tu boleh bang ke ataupun terus kuliah? Datuk Ishak Barum kata terus kuliah boleh, nak
nak bang pun boleh, pilihlah mana-mana. Tapi kadang-kadang ada orang keras, tak boleh. Dah masa waktu mesti bang. Saya pun pernah kena marah. Apa ni ustaz ada waktu bang tak berhenti? Saya takut di sini macam itu. Jadi boleh dua-dua. Ini bukan cakap saya, ini mufti kita. Saya sendiri dengar. Masa itu saya jadi nadir masjid kampung saya undang. Jadi ada masalah situ ditanya. Jadi reda lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi untuk sampai ke tingkat ihsan itu mesti menerusi zikir darajat, iaitu zikir yang diajar dalam mana-mana tarekat. Contohnya lah ya, supaya kita dapat apa itu maklumat yang lebih sempurna. Zikir itu ada 4 tingkat. Zikir dalam ilmu tarekat ni ada 4 tahap. Tahap yang pertama dinamakan zikir lalai, zikir ghaflah. Zikir bukan main lagi, tapi hati tak boleh berubah, tetap lalai. Ini peringkat permulaan. Berapa lama tak tentu. Kadang-kadang setahun pun masih lalai. Bila Allah ubahkan ke tingkat yang lebih tinggi, dinamakan zikir yaqadah. Yaqadah itu maknanya jaga. Maknanya di tingkat kedua ni hati sudah jaga, hati sudah hidup. Hati sudah hidup, sudah jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Adakah orang yang hatinya mati lalu kami hidupkan? Sesudah kami hidupkan, kami jadikan dalam hati yang hidup itu nur. Ini ayat Quran. Sebab itu Rasulullah bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayit. Bandingan orang yang sentiasa ingatkan Tuhannya Allah dengan orang yang sentiasa tidak ingatkan Tuhannya Allah, seperti orang hidup dengan orang yang mati. Ini sabda Rasulullah. Seorang ulama, tuan-tuan, Ibnu Taimiyah, walaupun beliau petuanya banyak dipertikaikan, tapi beliau meninggalkan kata-kata yang sangat berharga tentang zikir. Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan begini: zikrullah lil qalbi kalma'i lis samaki, fa kaifa khalus samaki idza faqadal ma. Zikrullah bagi hati seperti air bagi ikan. Macam mana keadaan ikan kalau tak ada air? Jawabnya mati. Macam mana keadaan hati kalau tak ada zikir? Mati. Saya fikir ramai ulama menyebutkan tentang hati kita akan hidup dengan zikrullah. Tapi saya fikir dengan apa yang saya sebutkan itu sudah cukup. Jadi tingkat yang kedua, zikir yaqadah, artinya hati sudah hidup, sudah sedar, sudah diberi cahaya oleh Allah. Semasa zikir, semasa hati itu lalai, mati, itulah orang awam. Kan kita selalu dengar kalau apa ni bulan Ramadan, khatib ketika baca khutbah jemaat bulan Ramadan selalu sebut pandangan Imam Ghazali, puasa orang awam. Siapa dia orang awam? Yaitu orang yang hatinya lalai, mati. Tak kira dia ustaz ke, ustazah ke, mufti ke, qadhi ke, hati mati, hati lalai, dia adalah awam. Ilmunya dipandang daripada ilmunya alim, dipandang hatinya lalai, dia awam.
bila ditingkatkan oleh Allah kepada tingkat kedua, zikir yaqadha, hati sudah hidup, bukan lagi dinamakan orang awam, dinamakan golongan salik. Golongan salik. Tingkat yang ketiga dinamakan zikir khudur. Khudur ini dalam bahasa kita pun tahulah, Allah itu sudah kuat diingat dalam hati, terlalu hadir. Inilah golongan khawas atau golongan khusus. Terakhir sekali, zikir peringkat yang tertinggi dinamakan zikir ghaibah. Ghaibah ni gaib lah. Apa yang gaib? Yang lain daripada Allah tak diingat lah. Allah saja diingat. Inilah sampai ke tingkat ihsan. Ini disebut dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah. Dia menyebutkan begini, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allah fihi li'anna ghaflataka fi adami dzikrihi asaddu 'alaika fi dzikrihi fa asa an yarfa'aka min dzikrin ma'a ghaflatin ila dzikrin ma'a yaqadatin wa min dzikrin ma'a yaqadatin ila dzikrin ma'a khudurin wa min dzikrin ma'a khudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur fama dzalika 'ala Allah bi'azizin. Ini keterangannya tadi ya, 4 tingkat tadi. Tak perlulah saya nak ulang. Jadi kalau kita zikir dalam mana-mana tarekat, insya-Allah kita akan lalui 4 peringkat ni, ya. 4 peringkat. Tuan-tuan boleh pilih mana-mana, tarekat Ahmadiyah, tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Satariyah, tarekat Saziliyah. Saya dulu mula-mula dalam tahun pertengahan 70-an saya ikut tarekat Ahmadiyah. Guru saya nama Haji Said di Kota Baru. Mulai akhir 70-an saya belajar tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Kenapa sekarang sudah bertukar, tuan-tuan? Tarekat ni dah tak ada masalah. Bila saya belajar tarekat Naqsabandi akhir 70-an, guru saya kata, Ustaz ngajar universiti, sebar-sebarkanlah, ajaklah murid-murid Ustaz, kawan-kawan Ustaz belajar tarekat ni. Saya ajaklah murid-murid saya, kawan-kawan saya pensyarah. Sejak akhir 70-an sampai sekarang, alhamdulillah, ramai pensyarah-pensyarah universiti di Malaysia ni murid saya. Jadi sekarang ni tuan-tuan, tarekat ni sudah sampai ke universiti, cerdik pandai sudah beramal. Jadi tak ada masalah. Kalau dulu orang kampung, guru saya tu kat Cerok ni, dekat Uludung, faham? Dulu tak ada highway, nak sampai ke surau dia itu, tuan-tuan, ikut jalan Bentung lama tu, seriku. Bertolak 10 pagi sampai sana pukul 4 petang. Sekarang tak ada lah. Sekarang 2 jam boleh sampai. Jadi sebab itulah orang pada masa itu pejabat agama pun tak tahu, tak ada kepakaran. Tarekat ni sesat, tarekat ni tak ada dalam Islam. Akhir sekali lah ya, tarekat ni diistihadkan oleh ulama tasawuf. Kalau bab sembahyang, bab puasa, bab fiqh, nikah, kahwin, jual beli ini diistihadkan oleh ulama fiqh yang dinamakan, yang dipanggil fuqaha, ulama fiqh. Kalau zikir tarekat-tarekat ini diistihadkan oleh golongan sufiyah, ulama tasawuf. Akhir sekali saya nak sebutkan, pada abad ketiga dan 4 Hijrah, abad ketiga dan 4 Hijrah, sudah ada 10 aliran tarekat.
Saya sebutkan beberapa tarekat lah. Antaranya yang mula-mula sekali dikenali dengan tarekat Mukhasibiyah. Ini dinisbahkan kepada seorang ulama yang bernama Abu Kharis Al-Mukhasibi, meninggal dunia tahun 243 Hijrah. Dia sezaman dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang meninggal dunia tahun 241 Hijrah. Tapi malangnya mazhab Hanbali diterima, tarekat Mukhasibiyah ditolak oleh orang ramai. Ini malang lah. Sedangkan Abu Kharis Mukhasibi ini tuan-tuan bukan ajarkan tarekat Mukhasibiyah. Dia mengarang banyak kitab tentang tarekat. Dan dalam simpanan saya ada 3 kitabnya. Pertama, kitab Ar-Ri'ayah li Hukukillah sebesar Quran. Keduanya Risalah Al-Mustarsidin. Ketiganya Adabun Nufus. 3 kitab ni berkaitan dengan tarekat. Yang kedua siapa? Abu Yazid Bustami. Tarekatnya dikenali dengan tarekat Taifuriyah. Beliau meninggal dunia tahun 262 Hijrah, 262 Hijrah. Tahun 2016 saya melawat Iran. Saya sampai ke masjid Abu Yazid Bustami ni. Sudah dibina modern macam masjid kita ni. Makam dia ada di depan masjid, sebelah kiri. Makam gurunya ada di dalam masjid. Dan saya jumpa jawatan kuasa yang mentadbir masjid itu. Saya tanya, amalan Abu Yazid Bustami masih kamu amalkan? Masih. Anak cucunya pun ada. Kalau kita ambil tarikh beliau meninggal 262, sekarang berapa? Cuba tolak. Maknanya masjid itu sudah berumur tak kurang 1200 tahun. Jadi tarekat Taifuriyah ni tarekat siapa yang mengetuai ialah Abu Yazid Bustami, yang dianggap pada masa itu antara orang yang teralim di dunia Islam. Cukuplah saya bagi 2 saja cukup. Semua ada 10 ya. Jadi tarekat-tarekat ni bukan amalan yang direka-reka zaman sekarang, tapi sudah ada. Tadi pun Sayyidina Ali kan minta, ya Rasulullah dullani ala aqrab turqi ila Allah. Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu tarekat yang bila diamalkan tarekat ini sangat dekat untuk sampai kepada Allah dan keridhaannya. Paling mudah dan paling afdal si Allah. Lalu Rasulullah kata, kalau engkau mahu tarekat yang itu, wajiblah di atasmu sentiasa berzikrullah secara sir maupun jihar. Kan cukup terang. Saya fikir cukup lah malam ni. Ya. Mungkin tadi ada apa permintaan untuk soal jawab 1-2 soalan. Siapa nak ingin bertanya, silakan. Silakan. Ya. Zikir sir. Zikir sir ini asasnya ayat 205 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Ya Muhammad, engkau sebut dan ingatlah nama Tuhanmu Allah fi nafsika, di dalam hatimu. Tadarruan wa khifatan, keadaan hatimu mesti tadarru kepada Allah, takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qaul, tanpa ada kuat suara. Tak ada suara bil ghudwi wal asal, sepanjang siang dan malam. Wala takum minal ghafilin. Ya Muhammad, jangan sampai engkau menjadi orang yang berhati lalai. Ini asasnya. Lalu tuan-tuan, seorang ahli tafsir yang terkenal yang bernama
Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tafsirnya dikenali dengan tafsir Fathul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Beliau tuan-tuan beliau menjelaskan ayat 205 surah Al-A'raf ni. Beliau kata begini, walaupun ayat ini asal diturunkan ditujukan kepada Nabi Muhammad wajib berzikir dalam hati Allah, Allah, Allah secara sir. Lafaz ayat ini menunjukkan umat Nabi Muhammad juga wajib berzikir seperti yang Rasulullah lakukan. Ini bukan cakap saya, cakap siapa? Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau meninggal dunia tahun 606 Hijrah. Dianggap sebagai mujaddid abad ke-7. Jadi itulah asasnya. Satu lagi ada sebuah hadis ya. Hadis ini Rasulullah bersabda, inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya dua mataku menidurkan aku, hatiku tak tidur. Maksud hati Nabi tak tidur, ketika Nabi tidur, hati Nabi itu otomatik terus Allah, 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 Allah. Itu dalil. Saya ada seorang kawan dah meninggal dunia. Saya baik dengan dia sebab apa? Dia jadi pakar mata di Hospital Besar Kuala Lumpur. Namanya Datuk Dr. Muhammad Nur Marah Hakim. Dia meninggal dunia dalam usia 77 tahun. Datuk Dr. Muhammad Nur ni dia bertarekat Naqsabandiyah. Dia selalu panggil saya baca khutbah di masjid Hospital Besar karena dia jadi pengurusi. Satu hari saya tanya, Datuk, saya heran lah, orang macam Datuk ni boleh belajar tarekat Naqsabandiyah. Jarang orang profesional macam Datuk ni belajar tarekat. Saya cukup kagum. Apa yang mendorongkan Datuk boleh belajar tarekat Naqsabandiyah? Dia cerita, Ustaz, ketika saya buat pembedahan seorang pesakit, sakit mata, dalam keadaan dia tak sedar dibius, saya dengar jantung dia ni lain, tak pernah saya dengar macam ni. Jantungnya menyebut Allah, 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 Allah. Saya fikir alat ini rosak, saya guna alat lain pun sama, Allah, 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 tak putus-putus. Kalau ya, umat Nabi Muhammad sekarang pun boleh gitu, Rasulullah lagi. Lalu bila dia dah sedar, ramai orang ziarah. Rupanya yang ziarah ni para murid. Jadi Datuk ni akhirnya belajar tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Maknanya apa yang saya ceritakan ni betul, tuan-tuan. Kalau kita biasa jika Allah, 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 hati kita tetap. Coba bayangkan kalau hati kita tetap Allah, 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 ketika itu kita meninggal dunia, roh berpisah daripada badan. Yang sebut Allah, Allah itu roh kita. Jadi saya dah jawab adalah tu ya. Amalan suluk. Begini ayat 16 ke ayat berapa Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini firman Allah ini ditujukan kepada kumpulan pemuda Ashabul Kahfi.
wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Wahai golongan pemuda, oleh kerana kamu telah uzlah meninggalkan raja dan masyarakat yang zalim yang mengancam nyawa kamu, agama kamu, kehormatan kamu, kerana mereka itu menyembah yang lain daripada Allah. Fa'u ilal kahfi, sekarang kamu masuklah dalam gua itu. Yansur lakum rabbukum min rahmatihi, kalau kamu masuk dalam gua itu, Tuhan kamu Allah akan melimpahkan kepada kamu sebahagian daripada rahmatnya secara khusus. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah, dan Tuhan kamu Allah akan membantu kamu menyempurnakan apa juga kerja-kerja kamu, sehingga kerja kamu menjadi sempurna sebaik-baiknya. Ini kan ada uzlah. Wa idh tazaltumu, ini uzlah. Pemuda itu meninggalkan kampung, lari daripada raja kerana nak ditangkap, nak dibunuh, supaya balik kepada agama menyembah yang lain daripada Allah. Kemudian fa'u ilal kahfi, masuk dalam gua. Inilah suluk. Lalu disebut bismillahirrahmanirrahim, wala bisu fi kahfihim salasata mi'atin sinina wa zadu tis'a. Mereka itu tinggal dalam gua itu 309 tahun. Baju tak koyak, badan tak apa-apa, 309 tahun. Tak makan, tak minum. Tak makan, tak minum, 309 tahun. Tapi bila mereka sedar, bercakap-cakap, tanya-tanya, berapa lama kita kat sini? Macam sehari je. Tapi dah lapar lah ni. Cari makanan. Ini cerita dalam Quran tu. Ini tuan-tuan dah tahulah. Tapi yang pelik tuan-tuan, anjing pun bersolok. Betul tak? Anjing dia yang jaga pintu gua itu juga 309 tahun. Itulah anjing yang paling panjang umur di dunia ini, 309 tahun. Siapa yang tak percaya pada barakah? Inilah dalil ya. Anjing pun dapat barakah daripada Ashabul Kahfi. Kan orang yang faham Wahbi kan kata mana ada barakah, mana ada semangat, itu semua Allah punya. Orang alim tak ada barakah. Jawablah tuan-tuan, anjing pun dapat barakah Ashabul Kahfi. Betul tak? Jadi daripada sinilah uzlah dan khalwat. Jadi uzlah khalwat ni digunakan istilah dalam budaya kita dengan amalan solok atau bersolok. Tapi solok itu perjalanannya ya. Asalnya uzlah dan khalwat. Uzlah itu tinggalkan kampung, tinggalkan kerja semua, kegiatan hidup tinggalkan, itu uzlah. Khalwat duduk di satu tempat yang khas ya. Tahun 93 tuan-tuan, saya menghadiri kongres tasawuf dan tarekat seuduhnya di Tripoli, Libya, anjuran Muammar Gaddafi ya. Saya wakil Jabatan Pengajian Islam yang Malaya. Ketika di sana tuan-tuan, saya dapat melawat pusat-pusat solok orang-orang sufi. Di sana pusat-pusat dakwah ataupun pusat-pusat kegiatan orang sufi dinamakan manarah. Saya melawat dua buah manarah. Satu manarah Syekh Zarruq. Syekh Zarruq ini seorang ulama tasawuf yang berasal daripada Maghribi, pindah ke Libya. Beliau mendirikan manarahnya ini di sebuah bandar namanya Bandar Ziltin ya. Satu lagi yang saya lawati, manarah Syekh Abdul Salam Asmar. Nama Abdul Salam Asmar ni tuan-tuan boleh jumpa dalam kitab Syiarus Salikin juzuk ketiga. Jadi di situ ya, saya tanya pemuda-pemuda yang saya temui, ini manarah ni ada buat solok lagi ke? Ada buat solok. Tapi orang Libya ni
Kalau nak bersolok 10 hari ke berapa hari, lebih suka pergi ke Maghribi. Kerana orang Libya anggap orang Maghribi ni lebih hebat lagi. Jadi kalau nak bersolok pergi Maghribi. Pemuda itu pun kata, saya pun kalau nak berkhalwat pergi ke Maghribi. Maknanya tuan-tuan, amalan uzlah khalwat ni memang biasa dalam tarekat Saziliyah. Tarekat Saziliyah ni dinisbahkan kepada Syekh Abu Hasan As-Sazili yang meninggal dunia tahun 656 Hijrah, abad ke-6, ada abad ke-7, 656 Hijrah. Beliau meninggal dunia tahun 656 Hijrah. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, tarekat Saziliyah ni sangat berpengaruh. Antara yang menjadi tokoh-tokoh tarekat Saziliyah ni ialah pensyarah Al-Azhar University. Ramai pensyarah Al-Azhar University ikut tarekat Saziliyah. Jadi saya fikir sudah terjawab itu ya. Saya memang ada menulis ya tentang solok ni, SOP-nya ya, SOP solok, adab solok, amalan solok, hikmah solok, ada saya tulis. Tapi belum diterbitkan dalam bentuk buku ya. Karena semuanya ni ada ilmunya ya, bukan direka-reka, berdasarkan kepada apa yang berlaku di zaman Rasulullah SAW. Nabi Musa juga ada bersolok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamna bi ashrin fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Kami janjikan kepada Musa AS bahawa kami akan kurniakan kepadanya kitab Taurat. Tapi sebelum itu hendaklah Nabi Musa AS uzlah meninggalkan Bani Israel, pergi ke Bukit Tursina selama 30 hari 30 malam, dan kami tambahkan lagi dengan 10 hari 10 malam, fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Maka genaplah masa uzlah Nabi Musa itu sebanyak 40 hari 40 malam. Nabi Musa duduk seorang di Bukit Tursina, tak makan tak minum selama 40 hari. Sesudah habis 40 hari itulah, pada ayat 143 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin dur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ini cerita Nabi Musa sesudah habis menjalani uzlah khalwat bersolok 40 hari ya. Beliau ingin melihat Allah, tapi akhirnya Nabi Musa dikurniakan Allah fana saja ya. Sesudah dia pulih dari fananya, beliau menyebut ya, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Saya fikir cukuplah ya. Dengan dua soalan ni dekat ni saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna. لآبائنا ولأمهاتنا لإخواننا لأخواتنا ولمعلمنا لمشايخنا ولذوي الحقوق الواجب علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Demikian tadi kupasan asas ihsan untuk tingkatkan derajat
Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Zahid atas nasihat dan pesanan tadi. Tuan-tuan, seperti yang kita nyatakan tadi,